Baik, untuk mengikuti berita dari Sabah, kita bersama dengan rakan penyampai yang sudah pun bersedia di sana. Silakan. Baik, terima kasih Aisyah. Salam sejahtera dan selamat pagi. Seramai 33 keluarga tinggal sehelai sepinggang apabila 23 buah rumah setinggan di diami mereka musnah dalam kebakaran di Kampung Karamunting, Sandakan. Bagaimanapun, tiada kemalangan jiwa dilaporkan dalam kejadian yang berlaku kira-kira pukul 2 petang semalam. Ketua Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Zon Sandakan, Andre Andrew berkata 14 pegawai dan anggota tiba di lokasi pada pukul 2.15 petang sejurus menerima panggilan kecemasan. Jabatan Bomba telah berjaya mengawal kebakaran daripada merebak ke kiri dan kanan rumah yang mana kebanyakan rumah ini adalah rumah yang rapat, terlalu rapat kedudukannya dan struktur tiga kekal iaitu daripada kayu. Beliau berkata pihaknya turut menerima bantuan 65 anggota daripada agensi lain seperti polis, rela serta kaki tangan syarikat Shell Timur dan kilang Wilmar yang berjaya mengawal kebakaran daripada merebak ke kawasan rumah dan kilang berdekatan. Sementara itu, Menteri Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Datuk Frankie Poon Ming Fung ketika melawat kebakaran tersebut berkata pihaknya akan memastikan penduduk terlibat kebakaran mendapat bantuan segera. Semasa sekarang kita ada bantu dari saya, kira bagi air dulu. Tapi lepas itu kita pun selepas daftar kita pun ada bagi untuk every family. Beliau yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tanjung Papat berkata mereka yang terjejas ditempatkan di pusat penempatan sementara di Surau Ar-Rahman, Kampung Karamunting. Hujan lebat sejak pukul 1.30 tengah hari semalam menyebabkan beberapa kawasan di sekitar Bandaraya Kota Kinabalu dilanda banjir kilat sekaligus menyebabkan beberapa buah kenderaan terperangkap. Menurut Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sabah ketika dihubungi berkata antara kawasan terjejas adalah Jalan Telipuk Ria Tuaran yang menyebabkan beberapa buah kenderaan terperangkap dalam banjir sedalam 2 kaki. Pihak bomba juga membantu memindahkan 2 mangsa di Kampung Kitobu Inanam berikutan rumah mereka dinaiki air sedalam 6 kaki. Mangsa yang merupakan seorang ibu dan anak itu dihantar ke rumah keluarga terdekat. Tiada pusat pemindahan banjir dibuka. Selain itu, terdapat juga pokok tumbang di Jalan Bundusan berhampiran CIMB dan Jalan Kionsom Bantayan, namun telah berjaya dialihkan pihak bomba. Tinjauan RTM juga mendapati beberapa kawasan lain seperti Jalan Kibabaik dan Jalan Kasigui Penampang turut terjejas. Beberapa kenderaan juga tersadai di tepi jalan kerana tidak dapat melalui jalan tersebut. Banjir kan? Selalu banjir juga lah. Tapi kalau hujan yang lebat macam tadi memang banjir lah begini. Kalau boleh mau guna sampan. Kalau di tengah tu paras pinggang tu. Ya, paras pinggang. Tenggelam kalau lori ini macam ini tenggelam tu ter. Dari bila kau start? Dari jam pas tengah sini. Dalam pada itu ketika dihubungi, Ketua Polis Daerah Penampang DSP Haris Haji Ibrahim menasihati orang ramai agar berhati-hati ketika musim hujan dan mengikut arahan pihak berkuasa sekiranya berlaku bencana seperti banjir. Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Sabah akan melakukan pemantauan lebih kerap di kawasan-kawasan yang berpotensi dilanda banjir kilat berikutan cuaca tidak menentu ketika ini. Pengarahnya Kolonel Kamal Mokhtar berkata keadaan cuaca sekarang tidak menentu dan hujan serta ribut petir berlaku pada waktu petang dan malam boleh menyebabkan berlakunya banjir kilat. Kolonel Kamal berkata pegawai dan anggota APM kini sudah pun bersiap sedia di semua pusat kawalan operasi daerah di setiap jabat APM untuk operasi penyelamatan jika perlu. Setakat ini seramai 1,020 anggota APM yang bertugas mengikut shift di seluruh negeri. Daripada jumlah itu, seramai 200 anggota bertugas di pusat kawalan operasi daerah, 320 bertugas masa ops bantu dan 500 anggota lagi bersiap sedia untuk kejadian bencana jika berlaku. APM turut bekerjasama rapat dengan pelbagai agensi lain termasuk Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, JBPM, Polis Diraja Malaysia, PDRM dan Jabatan Kebajikan bagi memastikan kelancaran operasi pemindahan sekiranya banjir berlaku. Kolonel Kamal menyatakan demikian ketika dihubungi RTM di Kota Kinabalu. Dalam pada itu, beliau turut menasihatkan ibu bapa supaya memantau dan mengawasi anak-anak ekoran terdapat banyak sungai di kawasan berisiko banjir berlaku bagi mengelak kejadian tidak diingini.
Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Negeri Sabah memberi tumpuan kepada 9 laluan hotspot dalam pelaksanaan fasa kedua Ops Bantu selama 2 hari yang bermula semalam. Pengarah APM Sabah, Kolonel Kamal Mokhtar berkata, 9 lokasi yang dikenal pasti itu termasuklah Jalan Lahad Datu Persimpangan Sempurna, Kunak Tawau, Jalan Keningau Tambunan, Tuaran Kota Bulut, Pekan Nabalu, Jalan Beaufort Membakut Kimanis, Jalan Marudu Sikwati, Jalan Taun Gusi, Sandakan, Kinabatangan dan Jalan Tongwat Telupit. Bercakap dalam satu kenyataan di Kota Kinabalu, beliau berkata APM akan menempatkan sekurang-kurangnya 4 anggotanya di setiap lokasi berkenaan dan bertugas mengikut shift seperti fasa pertama. Beliau menyeru pengguna jalan raya yang mengalami masalah di laluan hotspot itu supaya menghubungi talian 999 untuk mendapatkan bantuan. Dalam pada itu, beliau berkata sepanjang fasa pertama Ops Bantu yang bermula 3 dan 4 Jun lepas, APM merekodkan 69 kes yang melibatkan 204 mangsa keseluruhannya. Ops Bantu merupakan usaha APM Sabah memberi bantuan kepada pengguna jalan raya yang mengalami kecemasan sepanjang perjalanan balik ke kampung dan pulang semula ke bandar sempena musim perayaan Hari Raya Aidilfitri. Penyediaan kemudahan infrastruktur asas yang lebih baik di setiap daerah seluruh negeri menjadi keutamaan kerajaan. Pembantu Menteri Pembangunan Infrastruktur Negeri Datuk Haji Abdul Muiz Picho berkata, kerajaan memandang serius kemudahan asas kerana rakyat berhak mendapat akses tersebut tanpa mengira kawasan. Katanya kerosakan jalan raya dan masalah air bersih antara aduan yang banyak diterima kementeriannya dan usaha mengatasi masalah sedang giat dilakukan. InsyaAllah akan kita perbaiki dan selepas kita kenal pasti yang di mana kawasan daerah-daerah yang memerlukan untuk perbaikan segera daripada segi jalan dan juga menggali air dan sebagainya, jabatan air, insyaAllah itu sudah kita melihat dan insyaAllah kita akan mendapatkan peruntukan-peruntukan. Nanti insyaAllah kita akan buat perbaiki semua peringkat-peringkat. Beliau ditemui pemberita RTM dalam majlis rumah terbuka Aidilfitri di kediamannya di Kampung Pasir Putih, Tawau. Mengenai majlis rumah terbuka ini, Datuk Abdul Muiz yang juga adun sebatik berkata, ia platform terbaik untuk mengekalkan dan mempertahankan kerukunan serta keamanan yang dikecapi rakyat hari ini. Sementara itu, Datuk Abdul Muiz berkata Pekan Sempadan Pulau Sebatik antara Malaysia dan Kalimantan Timur Indonesia bakal diwujudkan tidak lama lagi. Menurut Datuk Abdul Muiz, perancangan untuk membina Pekan Sempadan itu sudah diperhalusi dan kini hanya menunggu lampu hijau daripada Lembaga Pembangunan Perumahan dan Bandar LPPB Negeri. Katanya pemilikan tanah bagi tapak pekan berkenaan juga sedang di peringkat akhir dan Pekan Sempadan yang dibina di kawasan seluas lebih kurang 20 hektar itu akan terletak di Kampung Sungai Melayu berhampiran sempadan kedua-dua negara. InsyaAllah dalam 1-2 minggu ini saya akan bawa dalam geran yang 50 ekar saya akan berjumpa dengan pengurus besar Lembaga Perumahan Negeri Sabah. Datuk Abdul Muiz berkata pembinaan Pekan Sempadan itu kelak akan merubah lanskap Pulau Sebatik berikutan kehadiran pelancong dari negara jiran Indonesia untuk berbelanja sekaligus mengekang penyeludupan barangan bersubsidi dari Malaysia ke Indonesia. Pekan Sempadan yang dibina secara berperingkat itu secara tidak langsung akan membuka sebuah pos imigresen, pusat pemeriksaan kastam dan kuarantin CIQ bagi memudahkan pergerakan rakyat dari kedua-dua negara. Dalam pada itu, Datuk Abdul Muiz menggalakkan individu dan syarikat berkeupayaan untuk membangunkan sektor pelancongan di Pulau Sebatik. Gangguan bekalan air yang dihadapi penduduk sekitar Beluran diharap dapat diatasi segera. Ahli Parlimen Beluran Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi berkata ketika ini penduduk terlibat menerima catuan bekalan air yang bukan sahaja untuk beberapa hari malah bagi tempoh panjang sehingga menyukarkan kehidupan penduduk. Sehubungan itu beliau berharap kerajaan menerusi Jabatan Air Negeri dapat menyelesaikan masalah itu secara spesifik. Saya berharap agar masalah ini dapat ditangani secara spesifik oleh kerajaan negeri di bawah Kementerian Jabatan Air Negeri dan juga di bawah Kementerian Luar Bandar di peringkat negeri dan juga di peringkat persekutuan.
Beliau menyatakan perkara itu kepada pemberita RTM selepas merasmikan Hari Keluarga dan Majlis Hari Raya Keluarga Aki Datu Bolodan Datu Labuk dan Edu Dayang Majilan Datu Turuk di Dewan Serbaguna Beluran. Antara kawasan yang terjejas ialah Pekan Beluran, kawasan perkampungan, hospital dan pusat komersil selain pejabat kerajaan. Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia MARDI Sabah merupakan antara agensi kerajaan yang memainkan peranan untuk melahirkan usahawan tempatan dalam bidang pertanian dan industri asas tani di Sabah. Pengarah MARDI Sabah, Hilda Sauki berkata, ia menerusi usaha membangun, mempromosi dan memindahkan pengetahuan, teknologi wajar, kompetensi dan perkhidmatan teknikal bagi menyokong dan mentransformasikan pertanian dan industri asas tani kepada sektor inovatif, komersil dan berdaya saing. Saya boleh kategorikan usahawan-usahawan kita telah bimbing tersebut kepada 3 kategori. Yang pertama sekali ialah kepada makanan. Makanan paling ramai sebanyak 40%, kemudian pertanian dan perladangan sebanyak 30%, peternakan 15% dan produk bukan makanan lebih kurang 15%. Dan jumlah usahawan makanan ini lebih banyak berbanding kategori-kategori yang lain kerana MARDI Sabah mempunyai kelengkapan dan kemudahan testbed dan inkubator dan makmal analisis yang mana lebih lengkap dan juga membantu usahawan kita dalam pemprosesan makanan. Beliau berkata demikian dalam temu ramah eksklusif bersama pemberita RTM di Kota Kinabalu. Hilda berkata kira-kira 15,000 orang petani dan usahawan telah menyertai pelbagai program pemindahan teknologi MARDI sejak agensi itu beroperasi di Sabah pada 1995. Angka itu tidak termasuk yang mendapat bimbingan langsung berkaitan aspek teknikal. Di samping itu, MARDI Sabah telah melahirkan sekitar 600 usahawan dan agropreneur muda pelbagai peringkat. Menurutnya, seiring perkembangan industri pertanian moden yang semakin mencabar, MARDI Sabah akan terus mempertingkat perkhidmatan kepada masyarakat di negeri ini. Ia terutama dalam aspek memindahkan teknologi wajar dan berdaya maju, mendapatkan lebih banyak tenaga kerja yang mempunyai kepakaran serta terus menjalin kerjasama dengan pelbagai pihak dalam usaha melahirkan lebih ramai usahawan berjaya. Baik, saudara, paparan tadi mengakhiri berita dari Sabah pagi ini. Kita kembali kepada Aisyah di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Jo.